Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Maka itu adalah keputusan untuk perlawanan Sabah FC dan juga PDRM. Kita berjaya mendudukan PDRM. Aku rasa finally lah, after semua prediction yang aku buat, ini adalah prediction yang tepat aku lakukan, di mana aku mengatakan kita akan memenangi perlawanan ini sebanyak 1-0. Dan selain daripada aku ingin membuat review mengenai perlawanan ini, aku juga ingin bercerita mengenai kenapa aku membuat prediction ni. Kenapa aku, pasal bila aku tengok komen kamu, ada yang cakap 2-0, ada even cakap 5-0. Kenapa prediction aku lebih rendah daripada kamu? So itu adalah benda yang ingin aku bincangkan pada video ulasan perlawanan kali ini, kerana yang berdasarkan apa yang telah ditampilkan oleh Sabah FC. So inilah merupakan satu keputusan yang kita inginkan, di mana sekali lagi membuktikan bahawa kubu kita sebelum likas masih boleh diharap, masih boleh membantu Sabah FC untuk mengelakkan sebarang kekalahan. So 5 perlawanan yang telah kita lalui sekarang ni berakhir dengan 4 seri dan 1 kemenangan. Seperti mana aku katakan, PDRM walaupun merupakan satu tim yang amat liat untuk kita tentang dalam sejarah perlawanan kita bersama PDRM, tapi berdasarkan prestasi yang telah mereka miliki untuk 5 perlawanan terakhir ni, memberikan advantage kita untuk mengemudi perlawanan ni dan mendapat result yang kita inginkan. Dan untuk Sabah FC mengenai kesebelasan utama, ada beberapa wajah yang aku gembira lah, di mana mereka diturunkan, iaitu of course si Ardinesh dan juga Kumaran berada di posisi sepatutnya bagi kedua-dua pemain ni, dan ini telah memberikan satu impact atau keputusan yang positif lah dari segi persembahan mereka membantu Sabah FC untuk mendapat 3 mata yang sepatutnya kita miliki. Kalau aku mau cakap aku berpuas hati dengan perlawanan ni, of course aku tidak berpuas hati. Banyak faktor yang kita kena tengok lah. Okay? Pasal satu adalah ketiadaan pemain utama kita. Sebenarnya kita tahu si Joe Pedro, si Gaby sudah tidak dapat beraksi bersama Sabah FC sekarang ni. Satu dilonkan, satu injury, perlu menjalani perubahan di Brazil. Dan kita tidak boleh abaikan juga, tanpa perlawanan hampir 1 bulan juga memberi impact untuk Sabah FC, di mana bagi aku sepatutnya ada friendly match lah at least dijalankan bagi mengekalkan match fitness pemain Sabah FC kita ni. Aku nak pasti sama ada macam mereka tidak beria-ia untuk mengekalkan prestasi Sabah FC, kerana bagi aku sekiranya benda ni diberikan apa-apa match, friendly match, ianya akan memberi satu keputusan perlawanan yang positif, lebih positif daripada apa yang kita miliki daripada perlawanan ni, dan of course mungkin lebih jaringan yang boleh kita miliki. Kerana kalau kita tengok statistik daripada perlawanan Sabah FC ni guys, dikatakan di sini bahawa 12 percubaan telah dilakukan oleh Sabah FC, hanya 2 saja yang mendapati gawang. Jika dibandingkan dengan PDRM, 7 percubaan, walaupun hampir separuh daripada apa yang Sabah miliki, tapi mereka mempunyai 4 percubaan yang tepat, separuh daripada apa yang Sabah miliki, membuatkan percentage untuk mereka menjadikan gol sebenarnya lebih tinggi daripada Sabah FC, itu sebanyak 57%. Lebih kurang macam itulah shot on target percentage ya, 57 dibandingkan Sabah 16%. Ini apa yang dikongsikan oleh MFL lah, bukan aku buat-buat sendiri benda ni. Jadi membuktikan di sini, kalau kita tengok lagi highlight tu juga, di mana ditunjukkan mengenai chances highlight yang dimiliki, sebenarnya PDRM mempunyai chances yang cukup nyata lah, aku boleh katakan itu, dibanding apa yang dimiliki oleh Sabah FC. Kita good enough. Bagi aku ini adalah merupakan salah satu kekuatan untuk Sabah FC lah, kerana sekiranya diturunkan, sekalipun diturunkan Khairul Fahmi Cik Mat, bagi aku Damien dan juga Khairul Fahmi ini mempunyai kredibiliti mereka sendiri yang aku rasa yakin tidak akan dibolosi pada perlawanan ni. Dan untuk goalkeeper kita pula, kalau kamu tanya man of the match, aku berikan kepada Damien Lim, kerana beliau adalah merupakan individu yang bertanggungjawab lah untuk banyak mengelakkan gawang Sabah daripada dibolosi. Walaupun kebanyakannya percubaan tu beliau lakukan safe dengan mudah, tapi apa yang penting di sini adalah positioning beliau pada perlawanan ini memang cukup tepat. Itu yang memberikan advantage untuk beliau lah bagi mengelakkan Sabah FC di bolosi pada perlawanan ini. Tidak lupakan juga penalti
yang aku dah tahu boleh dikatakan sepatutnya ataupun tidak sepatutnya dimiliki oleh Sabah FC, tapi itu adalah merupakan satu miss opportunity jugalah untuk Sabah FC kerana kedudukan boleh menjadi 2-0. Apapun kita lucky enough, terima kasih dengan kita punya captain kita itu Dominic Tan. Aku tak tahu kenapa pengulas cakap Darren Lock. Hantam kau lah pengulas. Aku pun heran. Aku salah tengok kan ni. Kenapa aku nampak macam si Dom yang kasih skor tapi dia cakap si Darren Lock ni. Tapi yalah, macam orang cakap lah. Mungkin pengulas tu lebih makan lemang kali. Itu sampai tu salah tengok. Pada minit ke 42 sudah cukup untuk membawa kita memiliki 3 mata pada perlawanan ni. Okey, berkata mengenai apa yang benda aku mention tadi, kenapa aku predict benda ni 1-0 is about aku katakan pada video ni kita akan menang, tapi dalam masa yang sama sebenarnya aku mempunyai keyakinan yang tidak seperti mana sewaktu OKS bersama Sabah FC. So keyakinan aku tu banyak menurun. So walaupun aku predict Sabah FC menang, tapi hasil daripada beberapa perlawanan terakhir yang kita lalui dengan ketiadaan Joe Pedro sekali lagi membuatkan aku rasa kita punya attacking force dan juga finishing kita tidak akan kita miliki seperti mana yang kita pernah kecapi sebelum ni lah. Even kalau kamu tengok, the only person yang score untuk perlawanan ni adalah defender kita. So it's a good job daripada Dominic Tan. Beliau juga individu yang bertanggungjawab menampan bola, mengelakkan daripada berlaku kemungkinan yang gol. Beliau juga bertanggungjawab. So second player yang aku boleh letakkan yang semangat dalam match adalah Dominic Tan jugalah. Pasal again dia adalah merupakan satu captain kita, good defending from him dan seterusnya. The only goal yang telah dilakukan oleh beliau, dan beliau juga telah membawa kita kembali merampas tangga ketiga guys. So sekarang ni kita, Kuching dan juga Terengganu masing-masing mempunyai 22 perlawanan. Sabah 39 mata, Kuching 36, manakala Terengganu 32. Whatever it is, walaupun bergembira untuk perlawanan ini, tapi it's still early for us to celebrate because we have another 2 match lagi untuk dilalui. Di mana kalau kamu tengok untuk perlawanan seterusnya adalah sekali lagi menentang menentang Kedah dan juga Perak. Kedah sekarang ni dibelasah oleh aku tak tahulah apa cerita Kedah sekarang. Kedah sekarang ni dibelasah oleh, aku tengok habis juga perlawanan ni, oleh Pahang 6-0 guys. So itu adalah merupakan tali ukuran cukup besar jugalah untuk kita bertemu dengan Kedah. Betulkah Sabah FC akan bertemu Kedah? Yes, betul. Perlawanan away yang akan berlangsung pada 12 April, tidak lama lagi lah, beberapa hari selepas perlawanan ni. So itu dia guys, satu kemenangan yang aku predik akan menjadi 1-0. Aku berpuas hati dengan keputusan ini, tapi aku tidak berpuas hati dengan persembahan yang dimiliki oleh Sabah FC kerana of course aku inginkan persembahan yang lebih, walaupun aku tahu banyak kita punya kekurangan. So apa pula pendapat anda, apa pula predik anda, apa pula pendapat anda mengenai perlawanan ni bagi anda yang menyaksikan especially full? Oh ya, untuk yang bertanya, mungkin benda ni banyak ramai sudah tahulah, tapi masih ada yang bertanya juga kenapa SRTV tidak buat live. Kerana live ni yang boleh menyebabkan mana-mana channel akan di red flag oleh YouTube, yang akan membuatkan channel ni akan di ban. So aku tidak mahu benda tu jadi. So the only thing yang paling jauh aku boleh pergi adalah watch along untuk ada yang bertanya lah. Tapi sekiranya anda mahu juga menyaksikan perlawanan ini secara percuma, download RTM punya apps. Di situ kamu akan tengoklah perlawanan live yang disajikan oleh mereka. Benda ni kamu akan nampak di SRTV lah. So itu adalah perkongsian aku. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys. Alhamdulillah sekali lagi. Tahniah untuk Sabah FC. Tahniah untuk kita semua kerana kita berjaya merampas kembali tangga ketiga di saingan Liga Super ni, dan semoga berkekalan sehingga di hujung saingan Liga Super. Assalamualaikum.